Bismillahirrahmanirrahim. Tinggi-tinggi pohon cemara, setinggi tiang istana raja. Salam pembuka awal bicara, selamat datang kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita buka majlis kita pada malam ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi yang dihormati Al-Fadhil Ustaz Jasmi selaku tetamu jemputan kita pada malam ini, merangkap guru cemerlang dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam. Seterusnya rakan-rakan seperjuangan di PPPI USIM yang dirahmati Allah sekalian. Terlebih dahulu ribuan terima kasih kami ucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz kerana sudi meluangkan masa untuk bersama kami dalam majlis wawancara pada malam ini. Moga-moga majlis kita ini tergolong di dalam majlis ilmu yang dipayungi oleh para malaikat. Amin ya rabbal alamin. Jadi sebelum kita masuk kepada agenda kita, sukalah saya untuk memperkenalkan ahli kumpulan kami ni. Jadi ringkas je lah saya terangkan, kami sebut nama dan asal. Jadi saya mula dengan diri saya sendiri. Nama saya Muhammad Zul Afif bin Ahmad. Saya berasal dari Shah Alam, Selangor. Seterusnya saya Muhammad Azim bin Zainon Abidin, berasal dari Kedah. Seterusnya saya Najwa Sakinah. Saya berasal dari Perak. Okay, nama saya Siti Nur Atira. Boleh panggil Atira. Saya daripada Selangor juga. Tapi sekarang letak dekat Negeri Sembilan. Okay. Nama saya Nur Anis binti Ilyas. Saya berasal dari Kedah. Okay. Nama dia beri Aina Nabiha binti Ruslan. Saya berasal daripada Selangor Darul Ihsan. Jadi tanpa membuang masa lagi lah, sebelum kita pergi lebih jauh tentang guru cemerlang ini, sudikah Al-Fadhil Ustaz untuk menceritakan kepada kami serba sedikit tentang latar belakang Ustaz? Kata orang tak kenal maka tak cinta kan? Tapi itulah, kadang-kadang kenal-kenal pun tak cinta. Tapi itulah, itu hal personal kita ketepikan dahulu. Jadi kita masuk kepada majlis kita malam ini. Jadi saya mempersilakan Al-Fadhil Ustaz untuk menceritakan serba sedikit tentang latar belakang Ustaz. Tafadhal, masykur. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Ustaz hormati lagi kasihi Al-Fadhil Ustaz Zul Afif, selaku moderator kita pada malam ni. Seterusnya kepada Ustazah Anis, individu yang bertanggungjawab berhubungan Ustaz lah. Betul Anis? Ya saya. Okey, seterusnya Ustaz Muhammad Azim, Ustazah Najwa, Ustazah Atira dan Ustazah Dia Ainan. Ada pengenalan daripada Ustaz lah. Nama Ustaz Haji Jasmi bin Amin. Ustaz dah mengajar selama 21 tahun lah. Okay. Di peringkat menengah dulu Ustaz bersekolah di SMA Ma'had Al-Ihya Al-Karim, Tanjung Bidara, Melaka. Selama 6 tahun termasuk intiqaliyah lah, remove class. And then kemudian lepas tu Ustaz menyambung pengajian di UTM Skudai. Bachelor of Science with Education, buka kurungan pengajian Islam, tutup kurungan. Okey. Kemudian Ustaz mengajar ditempatkan di sekolah pertama Ustaz di SMK Malim. Ustaz umur sekolah menengah SMK Malim 17 hari bulan 6 2002. Daftar melapor diri. Okey, dan kekal dekat sekolah yang sama tu sehingga tahun 2021. Lama tu. Ustaz berkhidmat dekat sekolah yang sama hampir 20 tahun. Dan semasa Ustaz mengajar di SMK Malim tu, pada tahun 2009 Ustaz berpeluanglah untuk menyambung pengajar di peringkat sarjana master dalam bidang pendidikan Islam di UKM,
dari tahun 2009 hingga 2011. Kemudian lepas tu, biasalah lepas sambung belajar kan, kita berkobar-kobar nak sambung belajar lagi. Kan? Ustaz pun plan nak sambung sampai bidang kedoktoran gitu tak. Tapi itulah dia, dah terjebak dengan dunia lain. Ustaz berkecimpung dunia inovasi. Kan? Jadi Ustaz lebih beri fokus pada inovasi, melupakan hasrat untuk menyambung pengajian tu lah. Jadi Alhamdulillah Ustaz daripada 41 ikut grade guru-guru sekolah ni bermula dengan DG41. Okay, DG44 Ustaz apply guru cemerlang, Alhamdulillah dapat. DG48 Ustaz apply, Alhamdulillah dapat. Dan DG52 Ustaz apply, dapat, Alhamdulillah. Jadi maksudnya ketiga-tiga grade tu rezeki lah dari Allah kan. Ustaz just usaha je. Sebenarnya Ustaz ni biasa-biasa je, tak mahu pandang tu tak, hal tinggi tak. Biasa-biasa je. Cuma Ustaz cuba buat yang terbaik lah. Dari semasa ke semasa kita cuba belajar kan. Ustaz sentiasa cuba belajar dari semasa ke semasa. Nak time PKP kan. Time PKP itu daripada kita tak pandai edit video, tak ada YouTube dan sebagainya, tiba-tiba ada pula. Kan. Itu maksudnya kita sentiasa explore new knowledge lah. Sebab semua ilmu pengetahuan yang baru-baru ni kita perlu hadam, kita perlu ikut. Nak tak nak kita mesti ikut walaupun kita GPI kan. Guru Pendidikan Islam kita kena ikut dan kuasai agar ianya menjadi wow factor kepada kita. Sekiranya satu hari nanti Ustaz-Ustazah nak mohon guru cemerlang, di situlah para nazir akan menilai di situ. Jadi Alhamdulillah daripada 44 sampai sekarang Ustaz dah DG52 semuanya dapat guru cemerlang. Cuma DG54 je Ustaz tak mohon. Tak mohon sebab apa tu, dia punya time tu 3 tahun. 3 tahun, jadi tahun depan Ustaz dah time base dah. Dah time base untuk ke DG54 lah. Sebab tu Ustaz tak mohon. Nanti kalau Ustaz-Ustazah perinci tentang guru cemerlang tu, baru faham kenapa tak mohon. Dia ada cara dia. Okey, jadi yang terkini tahun lepas Ustaz dipindahkan. Kan sekolah lama tengok kita dah dah terlalu lama bersarang kan dekat sekolah lama tu. Bukan sekolah suruh pindah tapi jabatan, jabatan cemburu agaknya. Jadi dia pindahkan Ustaz ke sekolah menengah Kelebang Besar. Ustaz baru setahun dekat sana. Tapi Alhamdulillah lah, rupa-rupanya seronok pindah sekolah ni. Kan mula-mula Ustaz rasa alamak 20 tahun tu Ustaz dah macam bina empire kan dekat sekolah lama kan. Segala tempat Ustaz dah jajah, dah takluk dah kan. Tapi masuk sekolah baru tu kita mestilah rasa sedih sikit. Tapi rupa-rupanya bila masuk sekolah baru ni, banyak hikmah, banyak kelebihan dia, banyak idea kita boleh buat dekat sekolah yang baru tu. Jadi itu salam perkenalan pada Ustaz lah tentang guru cemerlang, latar belakang Ustaz sebagai guru cemerlang. Okey, ada apa soalan lagi tak? InsyaAllah setakat ni terima kasih kepada diucapkanlah kepada Ustaz atas penerangan dan menceritakan sedikit latar belakang Ustaz sebagai guru cemerlang. Jadi betul lah kata orang Melaka ni hebat-hebat Melaka. Kan? Kalau di tempat kami sekalipun, di kelas kami pun di USIM tu, orang Melaka yang banyak menonjol. Kan? Ketua kelas orang Melaka, yang perempuan yang banyak tanya orang Melaka, bihifzillah, biiznillah, semua orang Melaka tu. Tapi memang orang Melaka menonjol. Jadi tanpa membuang masa lagi, saya serahkanlah majlis ini kepada sahabat saya, Saudara Azim, untuk meneruskan sesi wawancara kita pada malam ini. Dipersilakan, Saudara Azim. Okey, baik. Terima kasih Saudara Zul. Jadi tanpa melengahkan masa, kita teruskan kepada soalan seterusnya. Boleh Ustaz? Okey, jadi soalan seterusnya ialah boleh tak Ustaz ceritakan sedikit mengenai definisi GC itu sendiri dan apakah perkara-perkara yang perlu dilakukan supaya kita mendapat gelaran GC tersebut, dan apakah ada apa-apa kelebihan apabila kita mendapat gelaran GC? Silakan Ustaz. Okey, baik. Terima kasih kepada Ustaz Muhammad Azim atas soalan yang dikemukakan. Okey, baik. Guru cemerlang ni, Ustaz set the point, dia adalah satu macam anugerah jugalah.
satu pengiktirafan yang diberi oleh Kementerian Pendidikan Malaysia buat guru-guru yang memiliki kebolehan yang lebih sedikit. Mungkin yang lebih sedikit daripada orang yang lain lah. Guru cemerlang ni dia tak akan datang secara tiba-tiba. Kita mengajar macam biasa, tiba-tiba pengetua panggil, okey Ustaz Jasmi, awak naikkan jawatan sebagai guru cemerlang. Tidak. Untuk guru cemerlang ni, untuk pengetahuan ustaz dan ustazah, kita mesti mohon. Kita mesti mohon. Berdasarkan lihat kepada kemampuan kita, persediaan kita, kesiapsiagaan kita, adakah kita dah capai standard yang ditetapkan, jadi kita mohon. Okey, apa keistimewaan dia? Okey, keistimewaan dia guru cemerlang untuk DG ataupun guru ni, kita alhamdulillah dalam banyak-banyak perjawatan guru diberi keistimewaan, iaitu kita akan naik grade secara time base. Okey, 41 ke 44 8 tahun, 44 ke 48 6 tahun, okey, 48 ke 52 6 tahun, 52 ke 54 3 tahun. 8, 6, 6, 3. Jadi kalau ada kalangan ramai guru-guru kat sana yang tak nak mohon guru cemerlang, nak tak nak lambat laun pasti dia orang akan naik juga sampai ke grade DG54. Sehingga kini lah, jika dasar tak berubah lah, maksudnya 8, 6, 6, 20, 23 tahun memang confirm akan dapat DG54. Tapi kalau siapa yang mohon guru cemerlang, dia takkan sampai 8664. Yang terkini Ustaz tengok dia punya syarat kalau tak berubah, untuk permohonan guru cemerlang tahun ni masih belum keluar. Tapi itu Nazir dah buat live dekat YouTube lah. Dah terang dah untuk permohonan tahun 2023-2024. Untuk guru-guru yang berada di tangga DG41, selepas 4 atau 5 tahun mereka dah boleh apply guru cemerlang. Kemudian kalau dapat masih 44 tu, lepas 3 tahun boleh mohon lagi. 48 boleh 3 tahun boleh mohon lagi. Jadi nampak tak? Itu adalah keistimewaan untuk mereka yang mohon guru cemerlang, yang mana kita panggil dia sebagai laluan fast track. Laluan fast track. Okey, siapa? Okey, mungkin ada orang beranggapan guru ni ialah kita tak macam pensyarah kan. Kalau pensyarah dia ada level lain. Untuk Profesor Madya, Profesor dan sebagainya. Tapi sebenarnya guru itu sendiri pun ada kelebihan, ada laluan dia. Yang mana bagi ustaz, semua guru-guru, terutamanya ustaz dan ustazah lah, macam ustaz suara bagi GPI, kena mohon. Kan? Anak-anak pula nanti ustaz dan ustazah mungkin ada bidang kepakaran masing-masing. Kan? Ada yang mahir dalam KKQ, ada mahir dalam HOT, ada mahir dalam tazkirah syarahan mimbar da'i. Itu semua adalah wow factor jika ustazah dan ustaz ada kelebihan tu. Ada yang pandai bernasyid, ada yang jadi JU untuk JSU, JU untuk pengubal di SKP, buku teks dan sebagainya, soalan di LPM, ketua panitia, kan. Jadi kalau ada jawatan-jawatan ataupun kemahiran yang sebegini rupa, bagi ustaz amat rugi kalau seseorang itu tidak memohon guru cemerlang. Jadi itu dia kelebihan. Kelebihan yang mana kita akan dapat naik grade lebih awal daripada kawan-kawan. Okey, jadi tadi tentang definisi guru cemerlang pula. Siapa dia guru cemerlang ni? Okey, guru cemerlang ni ialah mereka yang menguasai bidang dan kemahiran bagi subjek yang diajar. Okey, ramai orang yang salah anggap tentang guru cemerlang. Biasanya orang akan beranggapan bila kita ni diberi title guru cemerlang, kita mesti hebat dalam semua perkara. PA system kena hebat, kan, sukan kena hebat, apa lagi, koku dan sebagainya kan. Tapi sebenarnya tidak. Jawatan guru cemerlang ni ialah kita mesti berkemahiran pro dalam bidang subjek yang kita ajar sebenarnya. Itu yang paling utama. Macam kita GPI, nak tak nak kita mesti kuasailah semua di SKP Form 1 sampai Form 5 atau sekolah rendah 1 hingga darjah 6. Kemudian kita mesti menguasai aktiviti co-akademik maupun co-curriculum. Paling tidak kita mesti kuasai
Kalau tak kuasai semua, salah satu daripada dia. Contoh akademik yang BPI KPM manjurkan, macam mimbar da'i, kan, nasyid, kan, marhaban. Itu antaranya. Nak tak nak, ustaz-ustazah mesti ada kuasai satu daripada banyak-banyak perkara ni. Pun begitu, untuk melayakan kita mohon guru cemerlang ni, kita mesti ada sedikit kelebihan lah, berbanding dengan kawan-kawan yang lain lah. Sebab sebagai makluman, dalam setahun tu yang mohon guru cemerlang beratus orang. Kan, ramai. Dalam pelbagai subjek. Untuk pendidikan Islam sini pun ramai. Dalam puluhan orang. Tapi yang diterima kebarangkalian mungkin kurang daripada 10 orang. Jadi para nazir ni dia memang kedekut nak bagi. Kan? Jadi dalam ramai-ramai tu dia akan cari siapa yang lebih itulah, yang ada wow factor, yang ada kelebihan lah berbanding yang lain. Okey, antara rahsia yang ustaz buat, okey, selain kita menguasai kemahiran yang ustaz katakan tadi, kita mesti buat inovasi. Kita mesti buat inovasi dan kita mesti buat kajian tindakan ringkas. Jadi kalau ustaz nak tahu, inilah dua benda yang ustaz buat. Kenapa ustaz buat? Ustaz nak pastikan ustaz ada sedikit kelebihan berbanding orang lain. Kan? Jadi sebab itulah bila ustaz tengok kan sekarang ni ustaz-ustazah semua yang praktikal, seawal praktikal dah diberi pendedahan tentang cara buat inovasi. Wah, tu sakti Allah, untungnya. Sangat beruntung. Kalau tadi ustaz dapat dengar guru cemerlang setelah 7 tahun berkhidmat, tentang inovasi pula ustaz mula berjinak-jinak pada tahun 2013, mengajar 2002. 11 tahun lepas tu baru ustaz nak mula inovasi. Kan? Jadi ini antaranya lah, antara cara ustaz untuk orang kata apa, wujudkan wow factor pada diri lah. Okey, itu je Ustaz Azim. Okay, terima kasih kepada Ustaz atas penerangan itu tadi. Jadi semoga kita semua bolehlah ambil semangat Ustaz tadi. InsyaAllah satu hari nanti kita akan dapat juga, yang pertamanya kena jadi guru dululah. InsyaAllah kita sama-sama mohonlah guru cemerlang bersama-sama insyaAllah. Betul. Jadi untuk soalan seterusnya saya serahkan majlis kepada Najwa. Baiklah, terima kasih banyak Ustaz Azim. Terima kasih juga Ustaz atas penjelasan tentang maklumat guru cemerlang sebentar tadi, yang mana pada pandangan saya penjelasan Ustaz lebih menarik, lebih terperinci lah daripada apa yang kami faham sebelum ni. Okeylah, soalan saya seterusnya ialah berkaitan dengan cabaran yang Ustaz hadapi sepanjang penglibatan Ustaz sebagai seorang guru. Saya percaya sepanjang Ustaz jadi seorang guru, banyak cabaran yang Ustaz hadapi. Mungkin Ustaz boleh kongsikan antara cabaran yang terkesan dalam hidup Ustaz. Okey, terima kasih Ustazah Najwa. Okey, baik. Ustaz cuba bahagikanlah kepada dua kan, iaitu cabaran dalaman, cabaran luaran lah. Okey, kita mulakan dengan cabaran dalaman lah kan. Cabaran dalaman tu memang datang daripada diri kita sendirilah kan. Yang mana bagi Ustaz, untuk mengekalkan momentum diri kita sebagai guru cemerlang sebenarnya satu cabaran. Kan? Kekalkan momentum tu. Maksud Ustaz, macam mana kita nak kekalkan daya saing kita, nak kekalkan pencapaian kita. Sekali orang lihat kita guru cemerlang, mereka akan beranggapan kita ni selama-lamanya guru cemerlang. Kan? Jadi maksudnya di situ, memang pada awalnya Ustaz merasakan satu tekanan, sejujurnya. Sejak tahun 2009 Ustaz dilantik sebagai guru cemerlang DJ44, guru-guru sudah melihat sesuatu yang berbeza pada diri Ustaz. Kan? Dia orang fikir Ustaz ni arif serba tahu, profesor serba tahu kan. Semua difikir guru cemerlang ni semua boleh buat. Main bola sepak, main bola baling, semua. Tapi itulah Ustaz-Ustazah macam Ustaz ni kan, mungkin Ustaz ni suka mencuba satu benda yang baru lah. Contoh macam bola baling kan, Ustaz tak pernah main bola baling pun. Tapi bila dah diberi tanggungjawab untuk mengemudi pasukan bola baling tu, kita cuba yang terbaik lah. Tapi taklah dapat jauhan negeri, cuma dapat nombor 2 peringkat kawasan. Dah terbaik tu. Kan? Kita tak pandai sangat, tapi kita cuba bersungguh-sungguh, tengok YouTube, tengok panggil orang yang berpengalaman datang ajar sekali dua, kemudian kita implementkan. Okay, jadi
dan faktor dalaman tu bagi Ustaz adalah faktor utama lah. Macam mana kita nak mengekalkan momentum tahap kecemerlangan kita. Sebab itu, Ustaz sejak berkecimpung dalam dunia inovasi ni, pada tahun 2013, Ustaz begitu, kata apa, memang nak mengekalkan momentum tu, sampaikan Ustaz mencabar diri Ustaz buat satu inovasi setiap tahun. Satu inovasi setiap tahun, dan alhamdulillah hasil kerja keras lah, Ustaz rasa memang kerja keras lah, yang Ustaz usahakan. Alhamdulillah pada tahun 2013, 2014, 15, 17 dan 18, Ustaz dinobatkan sebagai Johan Guru Inovatif Negeri Melaka. Maksudnya Ustaz every year kecuali 2016 je. 2016 Ustaz tak buat. Dia macam relax kejap. Kan? Tapi maksudnya Ustaz punya usaha tu nak kekalkan momentum tu. Sampaikan setelah 2018 jabatan kata apa? Ustaz Jasmi tak boleh masuk lagi. Sebab apa? Sebab dah 5 tahun. Johan Guru Inovatif Negeri Melaka. Dan bila dah Johan Guru Inovatif Negeri Melaka, kita akan wakil Negeri Melaka. Dalam 5 kali percubaan tu, 3 kali 2014, 17 dan 18 Ustaz dapat anugerah Guru Inovatif peringkat kebangsaan. Daripada 5 kali tu. Jadi memang sekarang ni kalau Ustaz di Melaka, Ustaz ada JU lah, jurulatih utama untuk Guru Inovasi tu kan. Jadi apa yang Ustaz buat ni, Ustaz memberi satu idea lah ataupun inspirasi mungkin kepada semua guru-guru muda agar cuba melakukan perkara yang sama ataupun mungkin lebih baik daripada Ustaz. Ustaz suka beritahu dengan ni lah guru-guru di luar sana. Ustaz bukan jadi JU untuk guru agama je tau. Semua guru subjek. Guru sains, math, BI, sejarah, jog kan. Ustaz beritahu orang kalau boleh pasakkan dalam minda ni seboleh-bolehnya setiap tahun satu inovasi. Dan cuba bawa ke medan pertandingan lah. Sebab untuk pengetahuan Ustaz dan Ustazah, kalau kita buat inovasi sendiri dalam kelas kegunaan panitia pun alhamdulillah syukur. Tapi kalau kita bawa dalam pertandingan dan kita dinobatkan anugerah, tu satu kelebihan lah. Satu kelebihan. Dan kemuncak dia Ustaz Najwa pada tahun 2018 jugalah Ustaz dapat anugerah tokoh guru kebangsaan lah untuk ikon guru inovatif. Tu kemuncak lah kan. Jadi di situ maksudnya menampakkan macam Ustaz mencabar diri. Ini faktor dalaman. Memang kadang-kadang kita ada rasa macam malas kan. Biasalah tu kan, malas kan. Kita rasa macam alamak, kita nak kejar target tu. Macam kajian tindakan pun. Kajian tindakan pun Ustaz target setiap tahun Ustaz akan terbit satu. Ustaz bukan just menulis saja. Ustaz pastikan dia diterbitkan dalam mana-mana proceeding. Ustaz attend seminar yang diajarkan oleh UKM, oleh UM, mana-mana universiti, walaupun kita guru, tapi Ustaz suka untuk berkecimpung dengan orang kata para akademik dekat peringkat universiti agar Ustaz pun boleh memberi idea kepada para pensyarah kat sana lah. Macam para pensyarah ni, para pensyarah mereka pensyarah kita mengajar bidang pendidikan kan. Tapi sebenarnya kita yang berada dalam dunia realiti pendidikan, sebenarnya kita lebih memahami apa yang berlaku kat sini. Sebab tu kadang-kadang kalau Ustaz ada present mana kan, pensyarah dia rasa macam okay, semua angguk-angguk lah kan. Sebab dia tak tahu, dia just tahu kan dari segi teori, tapi amali perjuangan yang sebenar kita yang tempuh di medan yang realiti. Okey, itu faktor dalaman lah faktor dalaman dan cara Ustaz untuk menangani lah segala apa yang ada dalam jiwa ni. Ustaz sentiasa motivasi diri sendiri lah. Ustaz motivasi diri sendiri dan Ustaz menjadikan beberapa orang guru cemerlang yang telah lama berkecimpung dalam dunia GC ni sebagai idola lah. Macam kat Melaka ni kita ada Tuan Haji Rashid, dia guru cemerlang Jusasi. Kemudian kita ada guru cemerlang matematik, Puan Hajar Sharifah pun Jusasi. Kalau sebut Jusasi tu lebih tinggi daripada JD4 lah. Allah bagi kelebihan dekat dia orang. Jadi Ustaz jadikan dia orang tu sebagai sumber inspirasi. Macam Puan Hajar Sharifah, guru cemerlang matematik, sampai nak pencen dia masih ikuti kursus
teknologi, perkomputeran, bahkan tak salah, tak malu kalau Ustaz sebut ilmu komputer dia lebih hebat daripada Ustaz. Walaupun umur dia dah menginjak 60. Itu dia yang perlu ada pada jiwa seorang guru cemerlang, pembelajaran berterusan sehinggalah ke hari terakhir dia nak bersara tu, dia masih attend kursus lagi. Kan? Tu dia. Okey. Kemudian dari segi inilah luaran. Okay, aspek luaran tu sebenarnya banyaklah nak pula macam ustaz, kita mengajar di sekolah biasa. Nanti ustaz-ustazah, Ustaz Aina, Ani, Atira, Zuafi, Azin dan Ustazah Najwa kan. Kalau ustaz-ustazah ditempatkan di sekolah kluster, di sekolah SBP, sekolah SMKA kan, pun ada cabaran, bukan tak ada cabaran, ada. Tapi sekurang-kurangnya ustaz dan ustazah akan dapat satu suasana biar dalam kalangan para pelajar yang nak belajar. Kan? Jadi ustaz yang bersekolah di sekolah harian ni, Masya Allah hanya Allah yang tahulah. Sampaikan ustaz pernah diuzuri Nazir kata apa? Ustaz Jasmi, awak nak mohon di J52 ni. Tapi saya tengok kelas awak ni semua dapat C dengan D. Kan? Ustaz senyum je, kan? Biar dia cakap dulu kan. Lepas tu ustaz balas balik. Tuan, untuk makluman tuan, saya ajar ni kelas paling hujung sekali. Kan? Asal dia orang gagal. E. Jadi bagi saya pencapaian D dan C tu adalah satu kejayaan peribadi buat saya. Jadi kalau tuan merasakan ia tak cukup, maka saya rasa inilah bumi yang nyata. Kan? Saya tak boleh menjanjikan anak-anak yang kelas hujung dapat A. Bagi ustaz, tak mustahil tapi mustahil lah. Tak mustahil tapi mustahil. Okey? Bagi ustaz, kalau kelas hujung ni pendekatan pengajar kita pun berbeza. Kan? Kalau macam ustaz-ustazah menulis dalam 4 objektif, 3 objektif kan. Jadi mungkin kelas hujung tu sebenarnya satu saja objektif yang tercapai. Selebihnya kita banyak beri nasihat. Kan? Jadi sebab itu dia lebih berkesan. Nanti ustaz-ustazah praktikal tahu nanti kan. Okey, tapi kalau kat sekolah ustaz, Ustazah Nafisah di bawah ustaz bagi dia kelas paling cemerlang sekali. Saya kata okey, guru praktikal kena yang cemerlang kan. Kan kalau bagi kelas hujung kau menangis ustazah kan. Tapi itu realiti dia. Itu cabaran bagi ustaz. Ini pun termasuk macam-macam kita nak mengekalkan momentum. Tapi alhamdulillah bila kita beri satu justifikasi kepada para nazir yang mencerap kita tu, mereka menerima, alhamdulillah. Kan? Macam mana kan anak-anak kita yang tak datang sekolah, selalu ponting, latihan tak buat, seminggu sehari 2 hari je datang, macam mana kita expect dapat A? Jawi tak pandai baca, Al-Quran pun masih Iqra' 2, macam mana Ustaz-Ustazah? Kan? Sebab kenapa? Ustaz mengajar di sekolah menengah harian biasa, tak ada kawalan langsung, tak ada. Kan? Tapi kalau dia tengok kepada kelas yang depan, kalau kelas sains Ustaz ajar, tu mungkin. Itu memang kita target semua sekurang-kurangnya B+ lah, atau paling tidak A- kan. Sebab itu budak-budak yang belajar, mereka yang ingin belajar ada motivasi yang tinggi. Itu antara cabaran ketara ustaz, sebab setakat ni memang ustaz nak kekalkan momentum sebagai seorang guru cemerlang ni, ni cabaran yang sangat getir lah, nak kekalkan prestasi akademik. Kemudian sokongan daripada pentadbir. Pun cabaran juga tu. Adakah pentadbir support kita punya keinginan, kita punya visi dan misi kita. Tapi alhamdulillah so far setakat ni ustaz dengan pentadbir semua baiklah kan. Kita berkawan dengan dia orang semua. Okay. Kemudian cabaran daripada guru-guru luaran kan. Macam ustaz kata tadi lah, sebab bila guru-guru dianggap kita guru cemerlang, dia anggap kita serba boleh. Kita boleh buat. Tapi kadang-kadang sebagai manusia biasa pasti kita punya kelemahan kan. Mana boleh kan disuruh ustaz pula kan masuk mengajar memanah kan. Ustaz Zurafi pandai memanah tradisional ustaz. Ustaz Azim kan. Macam ustaz tak tahu kan. Suruh benda yang suruh ustaz mengajar renang kacau. Ada ustaz. Kan. Mana kita boleh, kita tak mampu. Kita ada keterbatasan kita, kita ada limitasi kita lah. Jadi tapi itu cabaran tu. Yang mana kadang-kadang kita buat kesilapan kecil, tapi pada mereka sangat besar. Kenapa? Sebab kita guru cemerlang. Itu cabaran. Jadi sebab tu, sebagai guru cemerlang ni, kita dilihat dari pelbagai sudut. Tata cara pemakaian, kehadiran,
percakapan, pergaulan. Kadang-kadang macam kita, macam Ustaz ni happy go lucky orang dia kan. Ustaz kadang-kadang baik dengan pelajar kita, pelajar lelaki, pelajar perempuan kan. Perempuan kadang dia salah anggap juga kan. Sedangkan kita anggap dia anak-anak kan. Tapi kata, wah Ustaz kan, ni siapa ni Ustaz? Kan, ajak tolong ramai dua orang pelajar perempuan, 5 orang pelajar perempuan, lelaki 2 orang je. Itu pun jadi isu juga. Kan? Allahu Akbar. Macam tu sekali. Dan kita volunteer. Siapa boleh tolong Ustaz petang ni? Perempuan yang kat tangan. Perempuan dah tolong tak? Tapi lelaki 2 orang pun ada, Alhamdulillah. Sampai ke situ sekali Ustazah. Isu yang kecil dia akan perbesar-besarkan. Kan? Itu je. Jadi bagi Ustaz, semua tu kita kena atasi dan tangani dengan bijak dan berhikmah lah. Sebab apa? Sebab kita ni guru pendidikan Islam. Tak naklah kita ni pun macam guru biasa kan, kita pun nak marah-marah apa tak? Tak nak. Macam Ustaz senyum je kan. Ustaz senyum, Ustaz bergurau balik dengan cikgu tu kan. Kita kena betul berhikmah lah. Yang mana akhirnya Alhamdulillah lama kelamaan mereka faham. Jadi memang cabaran tu banyak. Sebagai contoh lain bila Ustaz pindah, bayangkan Ustaz-Ustazah kalau kat Melaka ni insya-Allah lah kot, insya-Allah dia orang kenal Ustaz Jasmi. Kan? Dia orang kenal. Okay, jadi Ustaz-Ustazah bayangkan Ustaz datang ke SMK Kelibang. Kan? Semua orang kata, wah Ustaz Jasmi datang ke Kelibang, Ustaz datang ke Kelibang kan. Apa prediksi daripada Ustaz rasa-rasa ni? Komentar sikit Ustaz. Kurang hebat. Diorang pandang pandang Kan? Ya, pada mereka, wah Ustaz akan mengubah sekolah kita. Kan? Wujudnya iklim dini di sini. Kan? Sedangkan kat sekolah kita ada tarian. Kan? Okey, jadi memang itu satu cabaran sebenarnya. Bagi Ustaz, memang mencabar. Tapi Ustaz, seperti biasalah, Ustaz buat seperti biasa. Kita pun tak naklah orang kata apa terlalu drastik. Perubahan apa yang kita nak buat. Tapi sekurang-kurangnya pada tahun kedua ni Ustaz dah mula buat sedikit demi sedikit lah perubahan dari aspek sasiah, aspek rohani, sampai nama sekolah pun Ustaz ubah. Bukan nama dia lah. Sebelum ni Kelibang Besar tu orang panggil Klesar kan. Singkatan dia, Ustaz kata Klesar ni Ustaz jumpa pengetua, Klesar ni tak sedap pengetua, tak sedap. Kan? Tukar apa Ustaz? Ustaz ada idea? Saya ada idea tu, dia jumpa pengetua ni. Kita kepada kelas KLASS, Kelibang Secondary School. Barulah sedap sikit. Walaupun sekolah kampung kan, baru saya tak langsung bila nama tu anak-anak pun wah kita sekarang kelas tak kelesa lagi, kita kelas sekarang. Itu antara lah. Macam Ustaz tak suka perubahan drastik, Ustaz tengok. Sebab kalau kita buat perubahan drastik pun nanti mungkin akan orang kata apa, dia nampak macam memandai-mandai tak? Kata apa, masuk je semua budaya sekolah lama, etos budaya sekolah nak diubah. Jadi sememang itu adalah satu cabaran bagi Ustaz. Cabaran. Tapi Ustaz seronok. Saya peribadinya Ustaz seronok pindah. Dapat kenal anak-anak yang baru, kawan-kawan baru. Tapi cabaran pun baru. Itu yang seronok tu. Sebab apa? Sebab kita suka belajar benda baru. Panjang pula rasanya. Okey, tu cukup. Baiklah Ustaz, terima kasih di atas perkongsian Ustaz atas cabaran yang Ustaz hadapi. Yang mana mula saya dengar macam terpegun lah dengan anugerah yang Ustaz dapat. Tapi nak dibandingkan dengan apa yang Ustaz hadapi, cabaran yang Ustaz hadapi berbaloi lah. Dengan nak kena hadap urusan, pelajar, banyak lah yang saya pelajari malam ni. Mungkin kami semua dapat pengajaran di atas cabaran yang Ustaz kongsikan sebentar tadi. Baiklah, saya serahkan majlis kepada Anis, kepada Ustaz Najwa kejap. Sebagai tambahan sebelum Ustaz terlupa tau. ya. Sebenarnya bagi Ustaz lah kan, sebenarnya bagi Ustaz, bila kita mengajar kelas yang anak-anak kita yang sederhana ni kan, sekolah harian biasa ni, sebenarnya susahnya mengajar dia orang tu menyebabkan kita dapat idea untuk berinovasi. Tu pengalaman peribadi Ustaz. Kan, kalau mengajar kelas pandai pun ada juga dia punya kelebihan dia. Tapi bila kita mengajar kelas belakang, contoh macam bab haji kan, Ustaz, ya Allah, bab haji ni kan, Ustaz sendiri pergi kursus dengan tabung haji 16 minggu.
nak ngajar ikut SKP 2 minggu ngajar haji. Macam mana tu? Kan anak-anak kita yang tak faham tentang haji tu kan. Sebab tu Ustaz dapat idea tu. Ustaz buat game eksplorasi jom haji. Kan? Itu antaranya. Kalau Ustaz-Ustaz nak tahu dalam buku teks kita yang baru ni, KSSM kan yang baru ni, ada satu tajuk lagi yang baru, yang sangat tough lah. Di bahagian ibadah. Cuba Ustaz-Ustaz teka. Apa tajuk ibadah yang tough yang baru ni? Haji lah kan Ustaz? Apa dia? Haji lah kan? Haji form 4, yang form 5. Oh, form 5. Betul. Haji susah, memang susah. Haji susah. Uh-uh. Yang form 5? Saya ingat tak? Zakat. Ada bab ibadah. Ibadah. Zakat form 3. Kurban. Tak. Korban form 4. Form 4. Korban pun so far okey kan, sebab budak-budak selalu tengok korban kan, every year adik-adik ada hal kan. Kahwinan. Kahwin lagi dah seronok. Pengalaman Ustaz ngajar bab kahwin, dia tak tidur. Kalau hujung suka juga, hari nak belajar bab kahwin. Susah, naik dia orang ni kan. Tajuk terkini yang susah bab faraid. Memang mencabar Ustazah. Memang mencabar. Kejap tau. Ustaz tunjuk Ustazah inovasi Ustaz buat. Sekejap Boleh Ustaz. Nak tengok tak? Nak tengok? Nak. Boleh Ustaz. Boleh. Abang. Buka je lah. Najwa, Atirah dulu, baru Anis. Okay Anis, terima kasih. Okay. Ada belajar musik kan. Tidur awal je. Allah hai. Alamak, nampaknya yang haji dengan solat Ustaz tinggal sekolah. Tapi kalau Ustaz-Ustaz nak tahu, ni yang inovasi faraid yang Ustaz buat. Jauh sikit dok. Jauh sikit. Ni dia. Wah, itu game ke Ustaz? Game. Game tu Ustaz. Seolah-olah macam game lah kan. Masya Allah. Ni inovasi yang terkini yang Ustaz buat. Kenapa dapat daripada anak-anak tu lah. Dia orang kita ajar faraid, dia tak tahu Ustaz macam mana Ustaz kaedah kiraan dia Ustaz. Suami meninggal berapa bini dapat, semua dapat kan. Dalam buku teks dia umum. Betul. Pecahan. Jadi Ustaz dapat idea ni dia. Ni Ustaz keluarkan isi dalam dia. Macam ni. Ni contoh. Ni untuk waris utama. Ni waris ganti. Ini boleh gabung kan? Boleh gabung. Ni contohlah, ni inovasi terkini lah yang Ustaz buat. Bab faraid. Alhamdulillah Ustaz ajar ke hujung pun lepas habis belajar dalam dua lah. Kalau hujung dalam 2-3 pertemuan buat latihan, dia dapat selesaikan jawapan dia. Suami meninggal, tinggalkan isteri, 2 anak lelaki, 1 anak perempuan, seorang ibu. Berapa bahagian yang dapat? Dapat selesaikan. Alhamdulillah. Tu contohlah. Kami pun tak ingat dah Ustaz. Iya, dalam box ni kan. Dia buka tau. Wow. Macam ni. Lepas tu Tak jual ke Ustaz? Tak jual. Yang ni jual ke Ustaz? Jual tak, ini mockup. Allah. Sekejap Ustaz, tak apa. Yang ni Ustaz punya mockup. Mockup. Mockup memang Ustaz buat ni memang Ustaz run dekat pelajar dulu. Ustaz run dekat pelajar kan. Ustaz sebab nak try dulu lah macam tu.
Ya, try and error dulu kan. Macam Ustaz, Alhamdulillah Ustaz ada tim inovasi. Okey, maksudnya apa tahu? Kalau dulu masa awal-awal Ustaz bekerja pada dunia inovasi, satu inovasi tu Ustaz rasa Ustaz ambil masa dalam 8 bulan hingga 9 bulan nak buat. Tapi sekarang bila Ustaz ada berlama berkecimpung, ada tim inovasi kan, kalau macam ni yang design ni semua tim Ustaz yang buat. Ustaz hanya bagi idea. Idea semua datang daripada Ustaz, tapi ada tim Ustaz yang buatkan. Jadi kalau macam tu sekarang ni Ustaz buat dalam 3-4 bulan dah siap. Jadi Ustaz run dekat semua anak didik Ustaz, Alhamdulillah lah. Tu je. Yang Ustaz rasa seronok mengajar sekolah biasa ni, bila kita tertekan tak, kita hari bercabaran nak fahamkan budak-budak tu, akan datangnya idea kita untuk berinovasi. Tu je. Baik Ustaz, terima kasih banyak. Sampai Ustaz gigih tunjuk ni nak tunjuk kat kami apa inovasi Ustaz. Tapi saya sebelum ni pernah tengok inovasi yang Tok Miros punya. Tapi dia dalam game yang macam ular ke game Jutaria gitu. Ada pernah saya dengar. Tu saja apa Najwa? Menarik. Saja apa? Subjek apa? Subjek Miros rasanya, Fara'i lah. Ada Ustaz. Ustaz Usi. lecturer Yusin pernah buat. Ya. Pernah tak tengok game dia, Global Zakat Game? Global Zakat. Saya dah tak ingat nama dia. Kan? Kalau yang tu game tu Ustaz buat tu. Game tu Ustaz buat, and then Ustaz letakkan bawah Usim lah, bawah Profesor Azman tu. Bawa Prof. Kan? Kenal lah Ustaz ni, Ustaz Jasmi. Boleh lah Najwa. tahu produk, tak tahu orang buatnya. Lepas ni Ustaz Azim, Ustaz Azwafia, Ustazah semua kan, Ustaz Aina, Ania, Tira, Ustaz Najwa, doakan untuk Faraid ni, sebab insyaAllah lepas ni Alhamdulillah adalah seseorang akan usahakan untuk menyebarluaskan seluruh Malaysia. Ustazah dah dapatlah semua sekolah nanti, kekongguan nanti Ustaz dah mengajar kat sekolah, nampak benda ni ingat Ustaz lah. Mudah-mudahan Okey, terusnya Ustazah. Baiklah, saya teruskan majlis dan saya teruskan majlis kepada Ustazah Atirah. Persilakan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, kalau ikutkan saya akan tanya soalan berkenaan dengan macam mana Ustaz menangani lah kan cabaran-cabaran yang Ustaz hadapi. Tapi saya kira tadi waktu Ustaz terangkan berkenaan dengan cabaran, Ustaz dah cerita dah macam mana cara Ustaz tangani. Macam mana dengan Ustaz tangani dalaman dengan luaran tu, jadi saya kira dah terjawab dah dan sangat terjawab. Jelas. Cumanya Ustaz, mungkin saya nak tanya sikit je lah kan, sikit je berkenaan dengan waktu Ustaz, maksudnya macam Ustaz kan kena pindah-pindah tempat. So benda tu menjadi cabaran yang besar jugalah kan buat Ustaz. Mungkin saya nak tanya satu soalan je, macam mana Ustaz boleh motivatekan diri. Tempat Ustaz pindah tu jauh daripada rumah Ustaz? Okey. Sekolah lama Ustaz SMK Malim, dari rumah dalam 7-8 km je lah. Dekat je kan. Pindah ni taklah jauh sangat, dalam 13 km lah. Tak jauh sangat lah. Tak jauh, cuma lalu ada jam. Kalau dulu keluar daripada rumah pukul 7, tiba 7 suku lagi. Sekarang tak boleh, 6.50, 6.45 kena keluar dah. Kan? Kemudian sekolah lama Ustaz tu fasiliti dia lengkap. Dewan terbuka, dewan tertutup, hawa dinginnya dengan bilik-bilik khasnya kan. Tapi yang sekolah baru ni, baru pindah ni, dia sekolah lama sikit. Sekolah kembali ke zaman 90-an. Gitu kan. Fasiliti yang macam kurang sikit lah kan. Tapi itulah, memang sejujurnya Ustaz Atira, pada peringkat awal tu, minggu pertama tu memang kita rasa macam alamak, macam mana ni kan. Dengan kita masuk ke tempat baru. Kalau sekolah lama, Ustaz ada makmal rohani. Untuk pengetahuan Ustaz-Ustazah, sebab terlalu lama ni Ustaz berada kat sekolah lama tu, sampai Ustaz menjajah satu bilik tu jadi bilik Ustaz. Menakluk kan. Kan. So orang tak boleh sentuh bilik tu kan. Tu siapa tu? Tu bilik makmal pendidikan rohani Ustaz Jasmi.
Oh, maksudnya kalau Ustaz jadi kira macam amal sains lah. Dulu masa memula Ustaz buat master dulu, tajuk master Ustaz surau sebagai pusat pendidikan Islam di sekolah. Kan? Jadi dalam kajian Ustaz tu kita melihat kepada makmal sains. Guru sains jadikan makmal sains sebagai center dia orang punya pengajaran. Pelajar turun ke makmal sains belajar kan. Okey. Jadi Ustaz dapat inspirasi ilham daripada projek sarjana Ustaz tu, Ustaz jadikan surau sekolah Ustaz juga sebagai pusat makmal pendidikan rohani. Jadi di sekolah lama tu pelajar akan turun ke bawah. Ustaz dah siapkan dengan Ustaznya slide, LCD, bahan-bahan ABM semuanya. Dia orang turun. Tapi masuk sekolah baru tu, adakah Ustaz ada fasiliti yang sama? Tak ada kan. Kalau kat sekolah baru ni Ustaz kena angkut LCD Ustaz pergi sekolah, pergi kelas. Kan. Kita dah biasa guna LCD tak. Kita kena angkut. Ada beg khas tu, kita buat ajar anak-anak kita tolong angkat, kita ngajar kat sana. Tapi itulah, di sebalik orang kata apa, yalah kepasrahan menerima tu kan. Tapi banyak hikmah. Ya, satu kena akur. Saya menurut perintah tak? Itulah mula-mula PPD kan semua pengarah semua kena Ustaz. Dia kata Ustaz bangunkan sekolah tu. Baik, insyaAllah saya cubalah kan. Tapi alhamdulillah banyaklah hikmah dia. Antaranya lah yang Faraid ni, inovasi Faraid ni. Tercipta kat sana. Mimbar da'i yang tak pernah Ustaz dapat jualan kebangsaan, dapat di sana. Kan, jadi Ustaz rasa sangat bersyukur lah. Walaupun pergi ke zaman 90-an tapi seronok. Sebab tu kok Ustaz dia hantar kat sekolah tu untuk inovasikan sekolah tu. Itulah pasal kan. Terima je. Okay. InsyaAllah Ustaz, saya doakanlah semoga Ustaz memudahkan urusan untuk buat inovasi yang seterusnya insyaAllah. Amin insyaAllah. Okay, sudah semestinya saya sendirilah bila dengar Ustaz punya pengalaman dan Ustaz punya macam mana, saya jadi terinspirasi untuk menjadi seorang guru cemerlang juga bila nanti saya jadi cikgu dekat KPM nanti. InsyaAllah saya pun rasa macam saya nak juga buat inovasi macam Ustaz. Lepas tu nak jadi guru cemerlang, lepas tu nak jugalah kan naik pangkat tu. Kiranya kita kena tingkatkan diri kita sendiri, betul tak? Jadi saya nak minta lah Ustaz sedikit nasihat lah dan cadangan. Macam mana kita orang semua ni kan, ada 6 orang dalam ni, nak jadi seorang guru yang cemerlang dalam bidang pendidikan Islam tu sendiri. Okey, baik. Okey, menarik soalan tu dan dia mengingatkan Ustaz tentang satu perkara lah. Okey, sebenarnya kita ni kalau tak mohon guru cemerlang pun kita akan naik pangkat. Selagi mana dasar tak berubah tau. Cuma baru-baru ni ada timbul isu yang mana penjawat awam yang lain mereka cemburu dengan kita, guru. Macam kawan-kawan Ustaz pensyarah dekat Politeknik, College Community, mereka tak ada time base. Mereka kalau daripada 41 dan naik 44, mereka kena mohon. Kalau 20 tahun mereka tak mohon, 20 tahun lah 41. Sebab tu sebenarnya jawatan guru ni satu keistimewaan sebenarnya yang kita ada time base berasaskan kecemerlangan. Namun baru-baru ni timbul isu. Walaupun dia rumours tapi memang dah kedengaran, berkemungkinan pihak kerajaan mungkin akan memansuhkan time base tu. Jadi kalau memansuhkan time base tu Zaina, memang wajib mohon guru cemerlang. Kan? Sebab bayangkan Ustaz-Ustazah kalau dah dimasukkan TBBK tu, Tarbiyah Kecemerlangan, Ustaz-Ustazah akan berada pada satu grade tu tempoh masih yang panjang. Macam kalau Ustaz dekat College Community, umur hampir sebaik dengan Ustaz, tetapi dengar tak Ina? Dengar Ustaz. Dengar Ustaz. Umur hampir sebaik dengan Ustaz, dia muda sikit lah, dalam setahun dua, tapi dia masih berada pada DG 44. Bayangkan. Jadi bagi Ustaz, kalau Ustazah Aina, Ustazah Ani, Ustazah Atira, Ustazah Najwa, Ustaz Afi dengan Ustaz Azim bersemangat nak mohon, Ustaz amat galakkan. Kurang dekat minda kita dah ditetapkan satu set, kita nak mohon guru cemerlang. Okay. Jadi sebenarnya untuk seorang guru cemerlang ni kan,
sebenarnya kita kena keluar daripada comfort zone. Ni selalu Ustaz gunakan istilah ni lah untuk mana-mana guru-guru baharu. Contoh macam awal tahun itu Ustaz ada bagi satu, Ustaz diundang sebagai inilah panel dalam satu diskusi forum guru-guru baharu Negeri Melaka. Ustaz beritahu dekat adik-adik semua masa tu, semua guru mesti keluar daripada zon selesa. Kan? Sekarang ni kita selesa dah, ada TBBK, ada time base tu. Tapi kadang-kadang kalau tak ada time base tu, lagilah kita kena keluar daripada comfort zone. Maksud Ustaz, kita ni sebagai seorang guru, kita adalah da'i kan, kita adalah da'i, kita murabbi kan. Okey, kita semestinya melakukan sesuatu yang lebih daripada yang biasa. Kalau ikut logik akal, kita boleh saja datang setiap hari pukul 7 ke sekolah, kita berjumpa kawan-kawan, kita mengajar dan kelas macam biasa, rehat kita makan, bunyi loceng kita balik. Ada musyawarah guru kita attend. Okey, kemudian esok pun sama. Cycle yang sama, kehidupan rutin kita kan. Okey, kalau ada anak nanti, tak nak sekolah kan semua, okey, anak membesar depan mata kita. Okey, itu ada rutin. Kewajipan kita. Tapi apa kata kita cuba keluar sedikit daripada 24 jam yang Allah kurniakan dalam sehari itu, pastinya ada satu masa keemasan yang perlu kita peruntukkan untuk memajukan diri kita, memajukan kerjaya kita kan, memajukan kerjaya kita, yang mana bagi Ustaz time, the golden time tu lah. Mungkin sehari dalam setengah jam, 1 jam kita berfikir. Okay, apa yang aku nak buat untuk tajuk ni? Apa yang aku perlu buat untuk memajukan diri aku? Okey, dalam ladap, apa ilmu baru yang aku nak pelajari? Bukan setakat nak memenuhi mata kredit kita, tapi ilmu yang kita ikuti dapat mencambah nilai, memberi satu knowledge yang baru agar kita pun boleh meningkatkan profesional kita. Sebab tu, bila ada kawan-kawan Ustaz yang seusia dengan Ustaz ataupun lebih senior pada Ustaz, dia kata, Ustaz Jasmi bolehlah banyak boleh buat inovasi kan. Dia cakap macam bagi dia orang Ustaz Jasmi buat inovasi itu mudah. Tapi sebenarnya di sebaliknya dia tak tahu. Kan? Memanglah takkan kita cerita kat dia, Ustaz aku menderita buat ni semua kan. Takkan cerita macam tu. Kan? Tapi dia tak tahu sebenarnya liku-liku di belakang tu. Berapa banyak masa yang kita peruntukkan. Kan? Berapa banyak masa yang diambil, tenaga kita, modal yang kita keluarkan, yang mana kita berhasrat bermula daripada kelas di sekolah kita, dan lebih besar lagi, Ustaz memang berhasrat bahan yang Ustaz hasilkan ini adalah kegunaan semua pelajar-pelajar di seluruh Malaysia. Okey, untuk makluman Ustaz dan Ustazah, inovasi-inovasi yang terdahulu semua telah berada dekat pasaran. Ustaz bukan buat hanya di situ tau. Ustaz buat inovasi ni bukan hanya berhenti setakat tu, tapi Ustaz masukkan nilai-nilai keusahawanan kat situ. Maksud betul dengan semua guru-guru. Okey, kalau kita merasakan benda kita buat tu bagus, jangan kita perap dekat konteks sekolah kita je. Kita bawa keluar. Sebagai contoh macam game haji Ustaz, diterbitkan oleh Ana Muslim. Game solat Ustaz, Ana Muslim. Buku animasi solat Ustaz, Mami Happy. Dia orang ambil bahan inovasi Ustaz tu. Yang mana Ustaz, kita memang orang kata, wah Ustaz, dah dapat gaji kan, Ustaz nak lebih pula kan. Ustaz tak melihat tu dulu, Ustaz melihat kepada penyebarluasan. Ustaz-Ustazah, Ustaz nasihatkan Ustaz-Ustazah yang muda-muda ni, yang banyak idea, Ustaz yakin banyak idea kan. Ustaz-Ustazah berfikirlah secara kreatif, berinovatif, sebab dalam dunia pendidikan Islam, kita sememangnya kekurangan bahan batu mengajar. Berbanding dengan sains, STEM, pelbagai kan, mereka banyak sangat bahan batu mengajar. Pada tahun 2013, kenapa Ustaz buat inovasi ni? Memang inspirasi pada anak-anak yang keluar hujung tak faham bab haji tu kan. Tapi bila Ustaz dah menang bab ni kan, dah menang sampai peringkat kebangsaan, Ustaz terfikir, kenapa aku harus gunakan untuk sekolahku saja? Aku mesti sebarluaskan bahan inovasi yang aku hasilkan ni agar beri manfaat kepada semua kan. Di situ dah tercetusnya Ustaz cari jalan. Macam mana? Ustaz jumpa dengan penerbit nama Aras Mega Sinar Berhad. Itu game haji Ustaz yang versi pertama. Versi yang ketiga baru pergi kepada Ana Muslim. Dan alhamdulillah sekarang ni Ana Muslim yang tolong Ustaz sebarluaskan bahan tu. Jadi itu antaranya Ustaz dan Ustaz sekalian. Jadi bagi Ustaz,
sebolehnya dalam 24 jam sehari tu kita peruntukkan sedikit. Ustaz cerita ni mungkin untuk ustaz macam Ustaz Zulafi, Ustaz Azim, kita orang lelaki ni kan, kita ada kelebihan sikit lah. Kan, sebab yelah ustazah yang masak tak, kita beli beras, ustazah yang masak. Kan, mungkin Ustaz Zulafi, Ustaz Azim pun kita bantu masak, tapi yang masak nanti ustazah yang jaga anak tak, kemas rumah kan, kita tolong juga. Tapi yang banyaknya ustazah ni, kalau ustazah boleh mencipta sesuatu, ustazah target 2 tahun sekali, 3 tahun satu produk, cukup. Kalau ustaz setahun satu. Kan, sebab orang kata apa, lihat kepada pemberat ustazah punya komitmen setelah mendirikan rumah tangga kan. Banyak komitmen dia. Tapi kalau Ustazah Aina nak tahu, ada seorang ustazah tu nama Jumisara Cemeli. Ni ustaz sebut nama GC. Dia menghasilkan bahan jawi, ustaz rasa dah terjual hampir 10,000 set. Produk jawi dia. Sebab jawi tu boleh guna sekolah rendah dan menengah. Macam ustaz yang Haji Farah ni sekolah menengah saja. Kita pun memang bidang sekolah menengah kan, kita fokus sekolah menengah. Macam dia jawi, rendah dan menengah. Seorang lagi, Ustaz Nurul Syam Jasmi, kat Melaka ni, dia hasilkan dia tajwid. Pun sama. Banyak manfaat dia. Boleh digunakan sekolah rendah, sekolah menengah. Alhamdulillah, Ustaz memang suka. Kalau ada Ustaz-Ustazah yang ada bahan-bahan, sememangnya Ustaz akan guide dia. Baru-baru ni, siapa Sekejap Ustaz tengok dekat WhatsApp Ustaz sekejap seorang Ustaz, mungkin kenal kot. Sekejap. Kalau Ustaz dapat cari dia punya WhatsApp Ustazah ni dia macam Ustaz-Ustazah lah. Tahun lepas dia interview Ustaz. Sekarang ni dia masih kontak dengan Ustaz. Dia nak Ustaz guidekan tentang cara buat inovasi lah. Ni ada dah ni. Kenal tak nama Ustazah ni? Ustazah Nora. Nora? Dia orang mana ni? Dia ada WhatsApp Ustaz tadi. Dia kata nak bincang pasal cara-cara buat inovasi lah. Kan? Macam Ustaz Nora ni, dia dah ada idea and then dia aju pada Ustaz. InsyaAllah Ustaz akan cuba bantu. Bagi idea kan. Nanti kalau Ustazah ada idea pun boleh juga. Kan? Bukan setakat masa praktikal. Akan datang kan lagi 4-5 tahun. Ustazah Aina dah masuk ke di lapangan yang sebenar dunia pendidikan. Kan? Ada idea. Jangan segan silu kontak Ustaz. Tak ada masalah. Ustaz memang suka membantu. Sebab kenapa? Sebab dalam dunia pendidikan Islam, bahan bantu mengajar sebenarnya sangat kurang. Jadi kalau kita boleh buat, kita sebenarnya telah pun membantu para asatizah kat luar sana untuk memudahkan mereka mengajar anak-anak. Itu dia Ustazah Aina. Comfort zone, keluar daripada situ. Okay, terima kasih Ustaz atas perkongsian. Jadi betul lah Ustaz kata, kita sendiri ni sebagai manusia tak boleh terlalu selesa dengan diri kita, betul tak? Ya, betul. Jadinya kita kena keluar daripada comfort zone tu and then kita cari sesuatu, macam mana kita nak majukan diri kita ni. Apa yang kita nak buat, kita nak beri pada orang lain. Macam Ustaz buat jugalah. Ustaz buat satu inovasi tu and then Ustaz kongsikan bukan saja dekat sekolah Ustaz tapi satu Malaysia dah pakai dah. Alhamdulillah. Jadi memang Ustaz seorang yang saya rasa berjiwa besar, bersemangat besar. Memang insyaAllah kita orang semua patut contohi dekat Ustaz. Watakkan Ustaz pun seorang yang mudah didekati. Tetap Ustaz. Okay. Jadi itu sahaja daripada saya. Saya serahkan semula kepada Ustaz Zulafi. Jadi terima kasih kepada saudari Aina. Jadi alhamdulillah, maka selesai sudahlah wawancara kita pada malam ini. Terlalu banyak ilmu dan pengetahuan baru yang dapat kami perolehi daripada perkongsian Al-Fadhil Ustaz lah. Moga-moga saya dan kawan-kawan semua dapat mengambil pengajaran untuk mempertingkatkan lagi usaha kami untuk menjadi seorang guru yang cemerlang pada masa akan datang. Amin. Sekali lagi jutaan terima kasih lah daripada kami atas kesudian Ustaz meluangkan masa bersama kami. Kan? Malam-malam ni mungkin nak luang masa dengan family, tapi Ustaz sudi luang masa bersama kami. Terima kasih sangat-sangat Ustaz. Hanya Allah sahaja yang mampu membalas jasa baik Ustaz ni. Dan moga-mogalah dengan majlis kita malam ni
termasuk juga usaha ustaz ni termasuk dalam hadis Nabi, man dalla 'alal khair kafa'ilih, kan? Barang siapa yang menunjuk kepada kebaikan, dia dapat pahala seperti orang yang melakukan. Ustaz ajar kami 6 orang ni kongsi pengalaman ustaz. Lepas tu kami pula ni akan cuba untuk menjadi seorang guru cemerlang, bagi manfaat kepada orang pelajar-pelajar lain pula, kan? Betapa banyaknya pahala ustaz, insya-Allah, kan? Bersebar. Sebab tu Damai dah sebut, nak pahala banyak ni jadi seorang cikgu, kan? Kita ajar orang buat, kan? Jadi kami juga mengharapkan agar nama-nama kami semua ni lah, 6 orang ni diselitkan dalam doa ustaz agar kami dapat memberi manfaat kepada orang lain juga, insya-Allah. Jadi sebelum saya tutup majlis kita pada malam ini, izinkan saya mengalunkan 2 rangkap pantun. Asalnya saya nak menasyidkan, tapi saya ni baru baik demam. Jadi saya baca biasa lah ustaz. Nasyid lah dengan suara tu. Ya ke? Malam tadi prepare nasyid, lepas tu pagi tadi demam, bangun demam. Okey, silakan Ustaz Zul. Nak nasyid juga ke ustaz? Tapi suara saya tengah sumbang lah sekarang ni, tengah senyau. Boleh, tak ada masalah. Boleh je insya-Allah. Boleh. Okey, minta maaf Saya try lah. Kalau ada sumur di ladang, boleh kami menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, insya-Allah kita berjumpa lagi. Okey. Itulah ustaz. Sedap sungguh tu. Kurang intim. Itulah. Tapi yang tu baru yang suara senyau ni. Kalau yang suara betul sedap lagi ustaz, insya-Allah. Allahu Akbar. Okey Ustaz. Jadi kita tutup majlis kita pada malam ini dengan tasbih kifarah dan surah wal 'asr. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Terima kasih banyak Ustaz. Sama-sama, sekian daripada Ustaz. Ustaz memang mendoakan agar adik-adik Ustaz yang ke-6 orang ni, insya-Allah satu masa nanti kita bersua, kan? Mungkin dekat mana-mana, mungkin satu hari tu Ustaz attend sebagai seorang peserta, salah seorang daripada antum semua sedang membentangkan bahan inovasi, betul? Kan? Ketika itu kalau Ustaz pandang kat situ, kan, Ustazah Atira, macam pernah tengok Ustazah Atira. Kan? Ustaz Aziz, Ustaz Ani, rupa 6 orang ahli panel pembentang, kan? Mana tahu? Yang pastinya insya-Allah Ustaz doakan agar adik-adik Ustaz semua ni yang 6 orang ni terus sukses dalam bidang dunia pendidikan, betul jadi jutawan akhirat lah, jutawan akhirat insya-Allah. Dan jangan lupa dah dapat pandang guru cemerlang, wajib mohon guru cemerlang insya-Allah. Kalau ada apa-apa soalan nanti boleh roja insya-Allah. Okey, sekian daripada Ustaz. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz.